السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama-sama bagi meneruskan pengajian tadabbur bagi memahami Al-Quran. Dan kita akan meneruskan tadabbur surah Al-Fatihah berdasarkan buku 7 ayat yang diulang-ulang. Sekarang kita masih di ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Dialah yang berkuasa pada hari bagi pembalasan. Hari ini insya-Allah kita nak mengupas apakah sebenarnya kehidupan akhirah itu. Tuan-tuan dan puan, Al-Quran menyajikan kita dengan banyak informasi, maklumat tentang kehidupan akhirah. Dan bagaimana motivasi Al-Quran itu sendiri sentiasa mendorong kita untuk melihat kelebihan, keistimewaan kehidupan di akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan di fasa keempat, perjalanan jauh. Fasa keempat inilah sebenarnya destinasi akhir kita. Dalam perjalanan kita melewati 4 fasa, iaitu 2 kematian, 2 kehidupan itu, akhirnya kita akan sampai ke destinasinya, itulah fasa keempat, fasa kehidupan kedua, iaitu kehidupan akhirah. Tuan-tuan dan puan, Allah menyebut bahawa kehidupan akhirat ini ialah kehidupan yang sebenar bagi kita. Jadi kalau kehidupan di fasa keempat, kehidupan akhirah itu kehidupan yang sebenar, maka kehidupan kita di dunia yang sementara ini kehidupan yang bagaimana? Apakah ia tidak kehidupan yang sebenar? Jadi kita kena faham. Apa yang kita lalui sekarang, kehidupan di dunia ini adalah sebuah kehidupan juga. Tetapi kehidupan dunia ini sangatlah berbeza dengan kehidupan yang akan kita lewati, iaitu kehidupan kedua nanti. Kehidupan pertama ini adalah pertama cirinya sementara. Kehidupannya tidak kekal. Malah semalam pun disebut, Allah menyebut bahawa kehidupan dunia ini qalil, sedikit, pendek. Begitu dibandingkan. Terlalu sedikit. Malah tempoh waktunya pernah disebut bahawa Al-Quran menyebut orang-orang kafir nanti di akhirat merasakan bahawa kehidupan dunia yang telah mereka lewati itu hanya sekadar saat, sesaat daripada siang hari. Sa'atan minan nahar. Itu kalimah Quran menyebut. Bayangkan tuan-tuan dan puan, mana kehidupan dunia ini sangat sementara dan sedikit nilainya. Sebab disebabkan kesementaraan itu, maka Allah sediakan satu kehidupan yang lebih baik, jauh lebih baik. Di mana kehidupan di sana kekal, abadi, selama-lamanya. Quran menyebut khalidina fiha abada. Sudahlah kekal, abadi pula.
Maknanya sifat-sifat keabadian ini dia tidak ada titiknya lagi dah. Terus. Jadi kehidupan di sana itulah yang disebut bahawa kehidupan di sana perjalanannya jauh, teramat jauh lah. Karena tidak ada penghujung, tuan-tuan puan-puan. Kita tak dapat bayang bagaimana kehidupan tanpa penghujung. Kerana kita di dunia ini, kita hanya biasa kehidupan nanti mati. Itulah penghujung kehidupan. Mana ada penghujungnya. Itulah sifat kesementaraan. Kalau kita nak bandingkan antara sementara dan abadi ini, di situlah bezanya. Kesementaraan ini ada titiknya. Mana ada kesudahan. Sedangkan keabadian, tiada kesudahan, tiada titik lagi. Terus, demikian jauhnya perjalanan. Perjalanan di fasa keempat. Okay, tuan-tuan dan puan, Al-Quran menyebut kalimah akhirah tidak kurang daripada 115 kali dalam Al-Quran. Dan mungkin kiraan ini tidak tepat, tapi itulah anggarannya. Itu tak termasuk lagi sebutan al-akhir pada lafaz yaumil akhir. Itu akhirat sahaja. Jadi kita bayang berapa banyak diulang-ulang kalimah akhirat. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan? Maknanya ia adalah suatu yang penting. Suatu yang sangat besar kepada manusia. Kemudian ketika dibandingkan dengan kehidupan dunia ini, kehidupan akhirat disebut lebih baik daripada kehidupan dunia. Mari kita melihat dalil pada surah 28 ayat 60. Surah Al-Qasas, tuan-tuan dan puan, surah 28. Surah Al-Qasas ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Dan apa jua harta benda atau lain-lainnya yang diberikan kepada kamu, maka adalah ia merupakan kesenangan hidup di dunia dan perhiasannya. Dalam pada itu, apa jua yang ada di sisi Allah yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya? Apakah tidak kamu mahu memikirinya? Jadi satu statement daripada Allah. Allah kata apa yang kami berikan kepada kamu sekarang ni dalam kehidupan di dunia ini hanyalah merupakan dua perkara. Kesenangan, famata. Ataupun disebutkan senang, seronok-seronok. Itulah maksud mata. Jadi mata'ul hayah. Makna keseronokan hidup. Itulah sifat dunia ini dipenuhi dengan mata'un. Jadi keseronokan, nak enjoy. Itulah maksud dunia tadi. Kemudian wazinatuha dan perhiasan. Jadi dunia ni nampak begitulah dia, kehidupan dunia ni yang kita rasa hebat apa semua ni. Tak lebih daripada keseronokan, kehidupan dan juga perhiasannya. Nampak? Jadi segala-gala yang Allah beri itu bukanlah kita diharamkan, tidak. Tetapi Allah berkehendak supaya kita mengambilnya. Mana kehidupan dunia ini kita ambil sekadar itu. Maksudnya. Tidak boleh melebihi dia. Jangan letakkan matlamat hidup ini kepada dunia itu. Kepada mata' dan zinah. Keseronokan dan perhiasan. Jangan letakkan di situ. Kerana kita orang beriman ni, Allah sebut ni dengan jelas. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Apa yang ada pada sisi Allah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Saya akan buatkan di chapter sikit. Baik tak? Kehidupan dunia.
Ini ciri-ciri dunia yang melalui ayat sebut tu. Allah kata dia ada mata zinah. Itulah dunia ini. Jadi yang ini semua keharusan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Sebab itulah Allah kata wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Makna apa yang ada di akhirah itu, besok sifatnya akhirah itu satu khair. Lebih baik. Yang keduanya sifatnya kekal. Ayat ini menyebut sebagai abqa, kekal, abadi. Jadi terpulanglah pada kita nak memilih yang mana. Allah menyebut dengan sangat jelas. Allah kata, apa yang aku beri kepada kamu dalam kehidupan di fasa kedua ini, kehidupan pertama berada pada fasa kedua. Ingatlah, dalam perjalanan jauh kita disebut bahawa kehidupan di dunia ini berada pada fasa kedua perjalanan jauh. Jadi apa yang ada dalam kehidupan dunia ini, Allah menyebut dia ada mata'un wa zinah. Dia berupa keseronokan. Dunia ni kalau kena ikut seronok, kita dibenarkan berseronok. Kita dibenarkan untuk mengambil hiasan dunia. Tidak salah. Kena faham baik-baik. Kita bukanlah agama ruhbani yang meminggirkan dunia. Tidak, tuan-tuan dan puan. Kita diizinkan. Tetapi dengan caranya yang benar. Sekadarnya untuk bekal kita. Sebagai alat kita untuk menuju ke matlamat yang akhir. Iaitulah yang kita berhajat, kita, destinasi kita ialah wa ma 'indallah, apa yang ada pada sisi Allah yang disediakan reserve untuk kita nanti, iaitulah di fasa keempat nanti, di kehidupan kedua. Ingat tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu Allah menyebutnya. Allah kata wa ma 'indallahi khairun wa abqa, apa yang ada pada sisi Allah itu jauh lebih baik dan ia bersifat kekal abadi selama-lamanya. Maka pilihan kita lah. Kita orang beriman pastilah meletakkan akhirat ini sebagai destinasi kita. Kerana kita berkehendakkan sesuatu yang terbaik, khair. Kemudian kita hendak sesuatu yang kekal. Baqa, sesuatu abqa disebut ayat ini. Sesuatu yang kekal, abadi. Maka kita orang beriman kena tanam. Itulah yang dipanggil iman tu. Tanam satu keyakinan diri kita bahawa akhirat itulah matlamat kita. Akhirat itulah maksud kita. Tujuan akhir kita. Kemudian dalam kita lihat pula dalam surah 87. Mari kita lihat surah 87 ayat 16 dan 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والآخرة خير وأبقى. Maaf, saya 87 ayat 16-17. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan duniawi. Sedangkan al-akhirah itu, kehidupan akhirah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ini dalilnya ada dalam lagi dalam surah 87, suratul A'la, di mana Allah menyebut
bahawa kebanyakan manusia ni suka kepada apa yang Allah beri tadi, iaitu kehidupan dunia ini, dan mereka lupa pada kehidupan yang akhirat itu, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Jadi ayat inilah menjadi dalil, menjadi asas kepada kita orang yang beriman, bahawa kita meletakkan matlamat destinasi perjalanan kita ialah akhirat. Kerana apa? Kerana akhirat itu jauh lebih baik. Allah ulanglah 2 kali kita dengar dah dalam 2 ayat yang berbeza. Allah sebut akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini kerana sifatnya yang kekal. Kemudian kehidupan di dunia ini pun keseronokan baik, perhiasan baik, dia ada batasnya. Itu lihat kita. Bila sifat itu, sifat dunia ini sementara, dia ada had, ada batasan dia. Mari kita lihat. Ini yang kita alami hari-hari dalam hidup. Kita rasa lapar, nak makan, kita bayangkan makanan yang enak, sedap. Tetapi setelah kita menikmati dia, sampai hadnya, kita pun sendawa kekenyangan. Di saat itu, agaknya lah, tuan-tuan pun rasalah sendiri. Apakah ada lagi nikmat kesedapan makanan tadi? Tak ada lagi dah. Itulah sifat dunia ini. Maknanya seronok itu sementara sifat dia. Sekejap je. Kita rasa ndak itu, ndak ini. Dah dapat semuanya. Tak juga puas hati. Rasa ndak lagi. Itulah sifat dunia. Sementara. Segala kenikmatan yang kita kecapi di dunia ini sifatnya sementara. Dia akan berhenti. Tetapi itulah yang disebut tu akhirat ini suatu yang nikmatnya kekal abadi. Tak dapat lagi nak bayangkan bagaimana kerana kita belum merasai ciri-ciri keabadian itu. Ini nampak filosofikal sikit. Tetapi hakikatnya begitulah. Benda yang abadi kita belum rasa di dunia. Sebab di dunia ini apa benda pun semua sifatnya sementara. Jadi bersabarlah tuan-tuan dan puan. Sampai akhirat itu baru kita akan merasai apa yang makna abadi tadi. Kemudian mari kita melihat surah 17 ayat 21. Surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. Lihatlah bagaimana kami melebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain. Dari sudut rezekinya pemberian kami itu. Dan sesungguhnya pemberian di akhirat itu jauh lebih besar tingkatan-tingkatan perbezaannya, darajatnya. Dan lebih besar tambahan-tambahan kelebihannya. Dan surah Al-Isra, Allah nak menyebutkan bahawa di dunia ni pun kita melihat ada orang yang Allah lebihkan dari segi rezekinya, dari segi berbagai-bagai hal lah. Dan kita dah selalu saya sebut bahawa segala kelebihan, segala keistimewaan yang Allah berikan kepada seseorang di dunia ini, semuanya berupa ujian. Belum lagi nikmat. Tetapi kerana manusia itu tidak faham, bila dia dapat rezeki lebih, dia rasa itu nikmat Allah bagi kat dia special. Dia pun lupa. Itu yang bahayanya. Sebab apa Allah dah menyebut, itulah yang dipanggil bala'un hasanah. Ujian-ujian dalam bentuk kebaikan. Dapat rezeki lebih. Dapat kekayaan yang lebih. Dapat kekuasaan yang lebih. Inilah dunia yang tak lebih itu. Kuasa, harta. Dan itulah menjadi rebutan manusia hari ini. Manusia berperang. Manusia mengkhianati kawan. Manusia berebut. Kerana nak dua ni. Kuasa, harta. Kuasa, harta. Padahal Allah kata dah semua ini yang aku bagi ni ujian untuk kamu. Sebab itu ingat balik ketika Nabi Sulaiman alaihissalam
Allah bagi kelebihan yang tak ada kelebihan yang seperti itu diberi kepada orang lain. Hanya khusus kepada Nabi Sulaiman AS. Dapat istana, dapat penghuni istana, Raja Balqis, Puteri Balqis. Apa kata Nabi Sulaiman AS? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Maksudnya, itu disebut dalam surah An-Naml. Allah kata bahawa Nabi Sulaiman AS itu ketika dia memperolehi kelebihan-kelebihan dunia ini, beliau berkata, semua ni datang daripada Allah. Semua kelebihan-kelebihan ini dari Rabb aku. Supaya dia nak melihat aku ni menjadi orang yang bersyukur atau sebaliknya orang yang kufur. Itulah hakikat sebenarnya. Kerana Nabi Sulaiman AS dia seorang Rasul. Dia tahu, dia faham apa yang dimaksudkan ini. Tapi kita manusia ini itulah sebutnya. Disebut di dalam surah apa tadi? Surah 17. Maaf saya, di dalam surah sebelumnya, surah 87 tadi. Bahawa manusia ini sifatnya, dia suka kepada kehidupan dunia. Sebab dia merasakan itulah nikmat yang terbaik baginya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Mereka suka dengan rebut-rebut hendakkan kekayaan dunia itu. Kerana mereka merasa itulah yang nikmat. Sedangkan di sisi Allah, semua yang diberi di dunia ini, walaupun seluruh dunia dan isinya ini dibagi dekat kita contoh, itu semua hanyalah merupakan ujian Allah. Dia bukan nikmat yang abadi. Jadi sebab itu orang-orang yang arif, orang-orang yang ada ilmu, orang-orang yang ada hikmah, mereka melihat dunia ini dari sudut yang Allah ajar kita. Allah dah sebut dah. Wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itulah tempat yang terlebih baik dan terlebih kekal. Dalam ayat yang kita baru baca, wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan pastilah kehidupan akhirat itu jauh lebih tinggi darajatnya dan jauh lebih dari sudut kelebihan-kelebihan. Keutamaan-keutamaan, keistimewaan, apa saja istilah kita nak pakai, maknanya itulah digambarkan akhirat itu jauh. Tak boleh nak banding dengan apa yang ada dunia. Kalau di dunia ini orang dapat kuasa, dia rasa dah besar dah. Orang dapat harta, dia rasa dah besar dah. Itu yang Allah tunjuk contoh-contoh ketika menceritakan tentang manusia yang namanya Fir'aun dan manusia yang namanya Qarun. Mereka itu semua melihat dunia ini, melihat harta, melihat kuasa tu, oh itulah dia. Sehingga mereka lupa diri mereka. Mereka lupa siapa mereka. Akhirnya kesudahan mereka adalah kesudahan yang sangat buruk. Di dunia, belum lagi di akhirat. Tuan-tuan perempuan. Itulah sifatnya yang Allah sebut tadi. Jadi kita orang yang beriman ini, kita mengambil pendekatan yang mudah, pendekatan yang selamat, iaitu berimanlah. Percaya pada apa yang Allah sebut. Yakin sungguh-sungguh pada apa yang Allah sebut. InsyaAllah kita selamat melalui ujian-ujian hidup di dunia ini. Ketika kita diberi rezeki, diberi harta, diberi kuasa, jangan lupa ikut contoh teladan yang diberikan, yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman AS. Jangan ikut langkah-langkah Fir'aun dan Qarun. Itu sempadan dia. Jadi kita orang beriman ni, Allah cerita segala sesuatu dalam Quran ni itu untuk jadi ibrah, untuk jadi teladan dan juga untuk menjadi sempadan kepada kita. Sebab ujiannya sama. Dalam hidup ni Allah uji dengan dua benda ni lah. Harta, kuasa. Harta, kuasa. Orang yang tak ada harta berusaha mencari harta. Orang yang tak ada kuasa berebut-rebut. Hari ini menggunakan politik untuk dapatkan kuasa. Bila dapat kuasa, maka di situlah mereka ini teruji. Kita akan melihat ada orang dapat kekuasaan lupa diri dia. Dia pun nak jadi seperti Fir'aun.
Sebahagian lagi dapat harta kekayaan, mereka pun nak jadi seperti Qarun. Maka binasalah semuanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, putaran hidup dunia ini begitu saja, tak akan lari daripadanya. Itulah sebab kena balik memahami pesan-pesan, mesej-mesej yang disampaikan oleh Al-Quran ini supaya kita berfikir. Kena berfikir. Sebab itu di dalam ayat 28 Allah sebut afala taqilun, apakah kamu semua tak menggunakan akal ni, berfikir apa yang aku cakap ni. Begitu maksud dia. Sekarang mari kita melihat surah 40, surah Ghafir, surah 40. Ayat 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan untuk sementara waktu sahaja. Dan sesungguhnya hari akhirat itulah sahaja negeri yang kekal. Ini apa yang disebut dalam ayat ini berkaitan kisah ada orang yang beriman di zaman Fir'aun dulu. Jadi inilah seruan dia. Jadi orang yang beriman ini, dia menyebut, wahai kaumku. Dia mengajak kaum-kaum dia supaya beringat. Inilah kenyataan yang Allah nak sampai kepada kita melalui ayat ini. Allah kata apa? Sesungguhnya kehidupan dunia ini mata'un. Itu yang kita sebut dalam tadi di papan putih. Itu ciri dunia. Allah ulang tengok ni. Dalam ayat lain ni. Allah ulang lagi. Allah kata, kehidupan dunia ini mata'un. Berseronok-seronok, keseronokan, enjoy. Itulah kehidupan dunia ni. Sedangkan, wa innal akhirata, sesungguhnya kehidupan akhirat itu, ya darul qarar. Dialah tempat yang abadi. Negeri yang kekal abadi. Kan sama sebut tadi. Kehidupan akhirat itu lebih baik kerana sifatnya abqa, abadi. Cuma dalam ayat ni sebut darul qarar. Makna yang samalah. Makna negeri yang kekal. Itulah tuan-tuan puan-puan. Bila kita membaca ayat-ayat berkaitan akhirah ini, Allah memberi gambaran yang sangat tepat. Allah mengulang-ulangi dalam banyak ayat. Tadi pun kita dah berjumpa beberapa ayat yang membawa mesej yang sama. Bahawa akhirat itu jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Karena apa? Karena dia bersifat abadi. Kemudian segala nikmat-nikmat yang Allah sediakan di akhirat esok jauh lebih baik lagi. Kita rasa dah nikmat dunia ni hebat dah. Akhirat itu jauh lebih hebat lagi tuan-tuan puan-puan. Itu janji Allah. Sebab itu disebut bahawa di syurga, di jannah nanti, banyak benda yang tak pernah kita dengar. Tak pernah kita lihat, tak pernah terlintas di fikiran kita. Dahsyat. Jadi kita orang beriman ni, kita berimanlah. Kena yakin sungguh-sungguh lah janji-janji Allah itu. Bahawa akhirat itu jauh lebih baik dari dunia. Tujuannya apa tuan-tuan puan-puan? Allah, sebab itulah Allah hendakkan kita ini meletakkan akhirat itu sebagai matlamat kita. Sasaran kita. Tujuan kita. Apa lagi yang istilah yang kita nak pakai? Maknanya destinasi kita. Itulah maksudnya. Ketika kita meletakkan akhirat itu sebagai sasaran kita, maka mudahlah kita mengatur langkah untuk menuju ke sana. Isunya ketika mana manusia tidak meletak akhirat sebagai sasarannya, maka dia tidak pernah akan ada usaha, ada persiapan untuk menuju ke arah itu. Itu secara psikologi manusia itu begitu. Kalau kita tak meletakkan dia sebagai destinasi kita,
maka kita tidak akan ada usaha untuk bergerak ke sana. Jadi sebab itu penting kita meletakkan, sebagai orang beriman ini, meletakkan akhirah itu sebagai matlamat akhir kepada perjalanan kita. Ingat tuan-tuan perempuan, sebab itu saya lebih selesa menggunakan istilah perjalanan, the journey. Kerana itulah hakikatnya. Kita merasa hidup ini di dunia ini sebuah kehidupan lah. Sebenarnya hanya satu fasa kecil saja daripada perjalanan kita. Sedangkan di akhirat itu Allah dah sebut hidupnya abadi. Kalau nak ukur dari segi jarak masanya, tak boleh diukur dengan dunia ini. Terlalulah pendek, terlalu sedikit. Sehingga kan itulah disebut bahawa di dunia ini hanyalah nak dibandingkan, tak boleh dibanding. Itulah sebab orang kafir menyebut hanya 1 saat dari waktu siang kehidupan dunia ini. Bayangkanlah bagaimana perbandingan itu. Tuan-tuan dan puan, mari kita melihat satu, sebelum kita mengakhiri kuliah kita, satu ayat surah 42 ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Sesiapa yang berkehendakkan faedah atau manfaat akhirah, kami akan memberinya, mendapatkan tambahan pada manfaat yang dikehendakinya itu. Dan sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, kami berikan kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan. Dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Ini yang membezakan. Sebab itu Allah menyebut dalam ayat surah 40 ayat 20 ini, bahawa sebahagian manusia itu dia hendakkan kehidupan dunia. Fokus pada dunianya. Dia tak ingat dah akhirat dan dia tak berminat pun akhirat. Itulah ciri orang-orang kafir. Allah bagi. Tak ada hal. Sebab itu kita lihat kehidupan orang yang menentang Allah, yang kufur kepada Allah, yang mensyirikkan Allah. Mereka hidup senang lenang di dunia. Allah uji macam-macam, bagi lagi. Itu istidraj namanya. Jadi kita yang beriman kena faham itu. Jangan rasa cemburu kepada mereka. Kerana Allah bagi, kerana mereka nak rasa nikmat ni sekejap je dunia ni. Wa umatti'uhu qalil. Allah sebut. Kami bagi mereka enjoy, rasakan mata'un tu. Nikmat-nikmat keseronokan dunia tu. Sekejap je. Biarkan mereka. Nanti di akhirat tak ada lagi. Sebab tu Allah sebut summa adtarruhu ila azabin nar. Kemudian kami akan seret mereka masuk ke dalam neraka. Di akhirat nanti tak ada dah. Di dunia ni bagi dia orang enjoy. Tapi Allah kata bagi kita orang yang beriman ini, kita minta dunia pun kita nak juga kesenangan, tetapi lebihnya kita nak akhirah. Kenapa? Kerana apa yang ada di akhirah itu jauh lebih baik lagi. Jadi itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, jadi kita di dunia ini kita berusaha keras untuk mendapatkan kesenangan hidup, tapi kadang-kadang tak dapat. Allah uji kita tu maknanya. Allah nak melihat kesabaran kita. Kerana redha. Kadang-kadang Allah uji kita, tak minta pun, tak usah tak kat mana pun, berlimpah-limpah datang nikmat. Itu ujian juga tuan-tuan dan puan. Jadi ujian tu dalam dua bentuk. Ada ujian kita minta Allah tak bagi, ujian juga. Ada keadaannya tak minta pun Allah bagi melimpah ruah, ujian juga. Jadi itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang beriman ni sebagaimana yang kita lafaz dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang Allah ajar kita melalui Al-Quran surah Baqarah ayat 201. Kita minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.
dan minta jauh dari azab neraka. Itulah sifat orang yang beriman. Dunia pun tak juga bahagia, hidup senang. Tetapi lebih-lebih lagi nak di akhirat sana. Dan minta jauh daripada azab seksa Allah. Jadi itulah ciri-ciri orang beriman. Sekadar itu tuan-tuan dan puan, kuliah kita hari ini. Saya dah membaca, saya akan buat catatan ayat-ayat yang kita tadabbur pagi ini. Itu tuan-tuan dan puan, catatan nota kuliah kita pagi ini. Sekadar itu dulu, insya-Allah. Diizinkan Allah, besok kita akan bertemu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.